Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sofia binti Muhammad daripada unit PAI 1. Hari ini, Alhamdulillah, hari ini saya akan menjelaskan dan menghuraikan mengenai tajuk dalil nakli dalam menerapkan akidah dan sejarah pemikiran akidah. Jadi, dalam tajuk ini kita akan mempelajari dan mendalami tentang 4 metodologi utama dalam Al-Quran dalam menerapkan akidah. Yang pertama, membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Yang ketiga pula, mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Dan yang keempat adalah membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Jadi, mari kita lihat metodologi Al-Quran yang pertama, iaitu membebaskan akal dari paksaan dan taklid. Akal yang bebas bermaksud tidak terikat dengan sesuatu kepercayaan yang batil. Manusia yang mempunyai akal yang sempurna perlu melakukan kajian dan penyelidikan dan tidak terikat dengan taklid. Apa itu taklid? Taklid iaitu mengikut sesuatu fahaman ataupun kepercayaan secara membuta-tuli tanpa melakukan sebarang kajian. Terdapat banyak peranan akal dalam Islam. Antaranya adalah untuk mengenal Allah sebagai pencipta sekalian alam. Yang kedua, peranan akal dalam Islam adalah untuk melaksanakan amal ibadah dengan lebih khusyuk. Dan yang ketiga, akal juga berperanan untuk menilai satu perkara sama ada yang benar ataupun yang salah. Dan seterusnya, dalil membebaskan akal dari paksaan supaya berfikir ini dapat kita lihat menerusi surah Al-Hajj ayat yang ke-21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang bermaksud, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya untuk tunduk, terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dan yang kedua, dalil membebaskan akal dari taklid, iaitu daripada surah Al-Isra, ayat yang ke-36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban ke atasnya. Jadi mari kita beralih kepada metodologi Al-Quran yang kedua, iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisi menerusi alam nyata. Yang pertama, kita hendaklah memerhati kejadian alam yang diciptakan oleh Allah, iaitu menggunakan akal untuk mencari hikmah di sebalik keindahan ciptaan Allah yang maha luas lagi maha perkasa. Contohnya, kita memerhati penciptaan makhluk ataupun kejadian langit ataupun gunung ganang yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Al-Quran juga menganjurkan kita untuk mentadabur alam semesta. Yang pertama, melalui penciptaan manusia. Dalilnya daripada surah Al-Sajdah ayat yang ke-7 hingga ke-9. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Yang bermaksud, yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, iaitu air mani,
Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Dan yang kedua, kita boleh lihat kejadian makhluk langit dan bumi melalui surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-17 hingga 20. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Yang bermaksud, maka apakah mereka tidak memerhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung bagaimana ia ditegakkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Dan penciptaan Allah dapat dibuktikan lagi, yang ketiga, melalui kejadian siang dan malam, iaitu dalam surah An-Naba, ayat yang ke-10 dan ke-11. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami telah jadikan malam sebagai pakaian, serta menjadikan siang hari sebagai tempat penghidupan. Dan yang keempat, kita boleh lihat kebesaran dan keagungan Allah melalui penciptaan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ini dapat dibuktikan melalui surah Al-An'am ayat yang ke-99 yang berbunyi وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية إلى الآخر الآية. Yang bermaksud, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir-butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan juga delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikanlah pulanya kematangannya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan metodologi yang ketiga iaitu mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Apa itu kepercayaan yang batil? Kepercayaan batil adalah sesuatu i'tiqad, kepercayaan atau pegangan yang bersanggahan dengan nas-nas syariah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat banyak ciri-ciri kepercayaan yang batil. Yang pertama, antaranya adalah menyekutukan Allah ataupun melakukan sesuatu perkara yang bersanggahan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun tidak beriman kepada para nabi dan rasul, atau mungkin menafikan berlakunya hari akhirat. Jadi mari kita lihat kepercayaan batil iaitu mensyirikkan Allah. Ini dapat dibuktikan melalui surah At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Yang bermaksud, mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih, iaitu putera Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan dalil ini dapat diisbatkan kebatilannya menerusi ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin
Idzal lahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi antara kepercayaan yang kedua, iaitu kepercayaan batil, yang kedua adalah percaya bahawa Tuhan itu lebih daripada satu. Ini dapat dibuktikan daripada dalil Al-Quran. Laqad kafara allazi qalu inna Allaha salasatin wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaqulu lamassannu alladhina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawasanya Allah salah seorang daripada tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-73. Jadi dalil yang mengisbatkan kebatilannya daripada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-91. Mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله أما يصفون. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebahagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Jadi, yang seterusnya adalah kepercayaan yang batil menganggap Al-Quran sebagai rekaan Nabi Muhammad. Kepercayaan yang batil ini dapat dibuktikan lagi dari surah Al-Furqan ayat 4 hingga 5 yang bermaksud Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaumnya yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongengan orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Dalil tersebut telah mengistimbatkan kebatilannya dengan surah Al-Haqqah ayat 40 hingga 43 yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit kali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dan metodologi Al-Quran yang keempat adalah membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Akidah yang benar bermaksud akidah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan keyakinan dan keteguhan tanpa sebarang keraguan. Contoh orang yang mengamalkan akidah yang benar ni dapat dilihat ia melakukan amal ibadah dengan khusyuk, menjalankan perintah Allah dengan bersungguh-sungguh, menjauhi diri daripada segala perbuatan syirik dan juga menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan dan panduan. Jadi, salah satu daripada akidah yang benar adalah dengan mengesakan Allah. Dalil Al-Quran mengenai akidah yang benar ini dapat dilihat daripada surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Dalil tersebut mengistibatkan kebenarannya melalui surah Al-Baqarah ayat ke-163. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Yang bermaksud, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan akidah yang benar kita dapat lihat yang kedua adalah beriman kepada Al-Quran. Dalil Al-Quran mengenai akidah yang benar
iaitu beriman dalam Al-Quran ini dapat dilihat daripada surah Fatir ayat 31. Walladhi awhayna ilayka minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayh innallaha biibadihi lakhabirun basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu iaitu Alkitab, Al-Quran, itulah yang benar dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi melihat keadaan hamba-hambanya. Dan dari Al-Quran yang mengistibatkan kebenaran tersebut dapat kita saksikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, seterusnya, marilah kita sama-sama lihat kepada sejarah pemikiran akidah mengikut zaman, terbahagi kepada 3 zaman utama, iaitu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Khulafa ar-Rashidin yang terdiri daripada zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman dan juga zaman Sayyidina Ali. Dan zaman yang ketiga adalah zaman Bani Umayyah. Yang pertama, mari kita saksikan sejarah pemikiran akidah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, umat Islam menerima terus segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tanpa sebarang persoalan. Mereka akan segera bertemu Rasulullah jika terdapat sebarang kemusykilan. Persoalan tentang akidah seperti sifat 20 tidak timbul kerana para sahabat memahami ayat Al-Quran dan hadis tanpa mempersoalkan makna dan mafhum di sebalik ayat tersebut. Dan mari kita lihat seterusnya sejarah pemikiran akidah zaman Khulafa ar-Rashidin. Yang pertama, zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman itu belum wujud pemikiran yang boleh membawa kepada kerosakan akidah. Tetapi sudah muncul golongan nabi palsu, golongan murtad yang enggan membayar zakat kerana mentafsir ayat Al-Quran secara salah. Dan yang kedua, zaman Umar Al-Khattab. Penyelewengan akidah juga belum terjadi pada ketika itu kerana perluasan jajahan Islam sedang giat dilaksanakan. Zaman Uthman pula berlaku pertelingkahan dan pergolakan politik sehingga berakhirnya dengan syahidnya Sayyidina Uthman. Selepas kewafatan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali akhirnya menerima untuk menjadi khalifah. Pada zaman inilah bermula kemunculan golongan Syiah, golongan Khawarij. Jadi seterusnya, kita pergi kepada sejarah pemikiran akidah pada zaman kerajaan Umayyah. Setelah wilayah Islam ini tersebar luas di serata dunia, jiwa orang yang baru memeluk Islam masih dipengaruhi oleh unsur agama mereka yang sebelumnya. Bermula itulah munculnya golongan yang mempersoalkan masalah qadar yang dikenali sebagai fahaman qadariyah. Selepas itu lahir pula golongan yang menafikan kudrat dan iradat manusia yang dikenali sebagai Jabariyah. Dan yang ketiga, di antara kedua-dua kumpulan itu lahirlah golongan Mu'tazilah. Muncul pula fahaman Murji'ah iaitu golongan yang tidak bersefahaman dengan Khawarij. Mari kita mendalami apa itu golongan Syiah. Golongan Syiah bermaksud mereka yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali ini lebih berhak untuk memegang tampuk pemerintahan dan lebih utama daripada sahabat-sahabat yang lain. Antara penyelewengan akidah dalam golongan Syiah ni kita dapat tengok bahawa khalifah golongan Syiah ini mengatakan bahawa khalifah diwasiatkan secara nas, mengagungkan imam mereka dan percaya bahawa imam mereka adalah maksum. Sayyidina Ali pula disama taraf dengan Allah, mengkafirkan para sahabat, menolak ijma' ulama dan qiyas, mengamalkan nikah mut'ah iaitu nikah kontrak, dan menziarahi kubur Sayyidina Husin akan diberi ganjaran syurga. Dan antara fahaman dia menyeksa tubuh pada sempena 10 Muharram. Seterusnya, kita pergi pada golongan Khawarij. Khawarij bermaksud yang berasal daripada bahasa Arab iaitu Khawarij. Secara harfiahnya bermaksud mereka yang keluar. Khawarij adalah kelompok Muslim yang pada mulanya menyokong Sayyidina Ali tetapi kemudiannya menolak kepimpinan Sayyidina Ali. Antara penyelewengan
penyelewengan akidah Khawarij. Yang pertama, tidak mengakui tumpuk kepimpinan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, menganggap Al-Quran ini sebagai makhluk, menganggap tidak sah perkahwinan kecuali dengan kelompoknya saja dan manusia bebas melakukan perbuatan bukan Allah. Dan seterusnya, apa itu golongan Murji'ah? Golongan Murji'ah berasal daripada kata Arab arja'a yarji'u yang bererti menunda ataupun menangguhkan. Golongan Murji'ah adalah orang yang menundakan penjelasan kedudukan seorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Antara penyelewengan akidah Murji'ah iaitu percaya bahawa iman mereka ialah tasdik, membenarkan dengan hati sahaja ataupun tasdik berserta nutuk, iaitu ikrar dengan lisan sahaja. Antara penyelewengan lain itu iman manusia tidak bertambah dan tidak berkurang, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang Muslim yang berdosa besar, meletakkan pentingnya iman daripada amal dan memberi pengharapan kepada Muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat daripada Allah. Dan seterusnya, kita akan lihat apa itu golongan Qadariyah. Qadariyah bermaksud yang berasal pada perkataan qadar. Mereka ini mengatakan bahawa segala kerja manusia terjadi dengan kehendak dan kuasanya tersendiri dan Allah hanyalah menyediakan peruntukan kepadanya. Pendapat golongan Qadariyah pula, manusia itu bebas melakukan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Mereka percaya bahawa Tuhan tidak menentukan apa-apa takdir kepada manusia. Mereka mengemukakan pendapat tentang syurga dan neraka akan musnah, akan fana selepas ahli syurga mengecapi nikmat dan ahli neraka menerima azab. Mereka juga menganggap dan berpendapat bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini disebabkan pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah. Dan seterusnya, mari kita lihat mengenai golongan seterusnya iaitu golongan Jabariyah. Jabariyah bermaksud, secara istilahnya, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, majbur. Antara pendapat golongan Jabariyah iaitu manusia dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Manusia tidak mempunyai ikhtiar ataupun usaha untuk melakukan sesuatu perbuatannya. Syurga, neraka tidak kekal kerana mereka menganggap hanya Allah yang kekal. Dan Al-Quran itu, mereka menganggap Al-Quran baru bukan qadim kerana boleh ditulis dan dituturkan oleh manusia. Jadi golongan yang terakhir yang bakal kita pelajari adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah yang berasal daripada perkataan i'tizal yang bererti memisahkan diri. Pada mulanya nama ini diberi oleh orang dari luar Mu'tazilah kerana pendirinya Wasil bin Atha tidak sependapat dan memisahkan dirinya daripada gurunya iaitu Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama bagi aliran mereka ini. Fahaman yang berpegang teguh atas dasar kebebasan berfikir dan melepaskan umat Islam daripada belenggu taklid. Dan pendapat golongan Mu'tazilah ini, orang Islam melakukan dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir. Jika meninggal tanpa taubat akan kekal dalam neraka tapi lebih ringan siksaan berbanding orang kafir. Mereka juga menafikan bahawa adanya sifat ma'ani Allah dan mereka menganggap Allah tiada kaitan dengan perbuatan manusia. Jadi, antara metodologi dan sejarah pemikiran akidah kita dapat membuat satu perkaitan, iaitu perkaitan yang akan kita belajar, perkaitan antara dalil nakli dalam menerapkan akidah dengan sejarah pemikiran akidah. Yang pertama, kita boleh lihat pada mazhab Syiah. Mereka menyamatarafkan Sayyidina Ali sebagai Allah sedangkan Allah merupakan pencipta yang maha agung dan tiada siapa yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Sebagaimana Al-Quran banyak membuktikan keagungan, kehebatan, kekuasaan Allah sebagai Tuhan sekalian alam. Melalui surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.
Dan daripada surah Al-Imran, inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatun liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan, keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. Dan perkaitan yang kedua kita boleh lihat daripada mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij ini satu golongan yang gemar mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Seperti yang kita tahu, mengkafirkan orang adalah satu kesalahan yang besar. Ini dapat dibuktikan melalui surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang mengganggu dan menyakiti orang-orang lelaki beriman, orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu secara dusta atas kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan tersebut dan berbuat dosa yang nyata. Setiap manusia ini melakukan dosa, tapi sekiranya mereka bertaubat kepada Allah, nescaya taubatnya diterima. Kenapa begitu? Kerana kita boleh lihat berdasarkan dalil daripada firman Allah Ta'ala pada surah An-Nisa ayat yang ke-110. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَنْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang sesiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiayai dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia mendapati pengampunan lagi dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan seterusnya kita akan melihat kepada perkaitan daripada Murji'ah. Mazhab Murji'ah ni adalah satu fahaman yang dipegang oleh mereka, iaitu iman mereka adalah tasdik, iaitu membenarkan dengan hati sahaja, atau tasdik berserta nutuk, iaitu ikrar dengan lisan sahaja. Mereka juga meyakini bahawa iman ni lebih penting daripada amal. Akan tetapi sebenarnya pada hakikat akidah Islam yang sebenar, iman dan amal adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Kerana kita dapat lihat dalam surah Bayyinah ayat yang ke-5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta zakat. Dan yang demikian itulah adalah agama yang benar. Golongan Murji'ah ini juga meyakini bahawa iman manusia adalah setara, iaitu tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Tetapi ini sebenarnya bersanggahan dengan akidah Islam yang sebenar. Kita dapat lihat melalui surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan perkaitan yang keempat, iaitu dalam mazhab Qadariyah, mereka percaya bahawa Allah tidak menentukan apa-apa takdir kepada mereka, dan manusia bebas melakukan perbuatan menurut kehendak sendiri. Tapi sebaliknya, kita perlu berpegang teguh bahawa Al-Quran telah menjelaskan bahawa Allah mempunyai kuasa ke atas segala sesuatu, termasuklah kudrah dan iradat manusia. Sebagaimana firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah dia berkata, jadilah, maka jadilah ia. Ini dapat dibuktikan juga bahawa Allah mengaturkan segala sesuatu, termasuklah kudrah iradat manusia, melalui firman-Nya di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dia mengaturkan urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
Dan perkaitan yang terakhir kita dapat lihat melalui mazhab Jabariyah. Mereka percaya bahawa manusia itu dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Ini berjanggahan dengan akidah Islam yang sebenar kerana Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan keadaannya. Manusia ini sebenarnya diberi pilihan untuk melakukan perkara sama ada perkara baik ataupun perkara buruk. Kita dapat lihat dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Dan wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Pada surah An-Nahl ayat yang ke-93. Jadi antara metodologi sejarah pemikiran akidah dan perkaitan ini, kita dapat merumuskan bahawa melalui semua perkajian ini, kita dapat mengetahui dan mendalami pelbagai metod Al-Quran dalam menerapkan akidah yang benar berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara tidak langsung, kesemua metodologi tersebut dapat diamalkan dalam kehidupan seharian untuk memperbaiki keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Oleh yang demikian, sebagai seorang mukmin, kita mestilah berusaha untuk terus mengkaji dan mendalami Al-Quran dalam kehidupan seharian kerana ia merupakan panduan dan sumber ilmu pengetahuan yang sangat luas. Jadi, sehubungan dengan itu, umat Islam perlu menjulang kembali martabat dan mengagungkan Al-Quran dalam kehidupan dan di mata masyarakat supaya asas akidah kita sentiasa terpelihara. Jadi, saya rasa setakat itu sajalah perkongsian mengenai tajuk ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.